Assalamualaikum. Selamat malam. Kita mula lah. Buka kamera tak? Okey. Salah. Okey. Semua boleh dengar? Dengar. Okey. Okey, hari ini kita nak sambung lagi ubahan langsung. Okey, ada lagi satu lagi subtopik untuk ubahan langsung. Okey, iaitu ubahan langsung tercantum. Okay. So, ubahan langsung tercantum ni adalah hubungan secara langsung itu lebih daripada satu pemboleh ubah. Okay. Kalau minggu lepas kita tengok Y berubah secara langsung dengan X. So ada satu pemboleh ubah saja iaitu X. Okay. So hari ini kita nak tampung yang ada dua pemboleh ubah. Okay. So kalau tengok contoh kat sini, okay, G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2L. Okay. So kita ada dua kat sini, H dan juga L. Okay. So dan dekat situ bermaksud operasi darab lah. Okay. Dia gabungkan H darab dengan punca kuasa 2L. So kalau dalam bentuk ubahan, dia akan jadi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2L. Okay. So kalau bentuk persamaan, dia akan jadi G sama dengan K darab H darab punca kuasa 2L. Dia ada dua huruf tambahan. Okay. Daripada satu huruf jadi dua huruf. Okay. M berubah secara langsung dengan N dan P. Okay. So, M berubah secara langsung dengan N, P. M sama dengan K, N, P. P berubah secara langsung dengan R dan kuasa 2Q. P berubah secara langsung dengan R dan kuasa 2Q. So, P sama dengan K, R, Q kuasa 2. Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X dan punca kuasa 2Z. So, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X dan punca kuasa 2Z. So, bentuk persamaan Y sama dengan KX kuasa 3 punca Z. Okay. So, step nak cari nilai K semua sama macam sebelum ni. Okey, dia akan bagi di kat sini dah kita ada 3 pemboleh ubah. So nak cari nilai K, 3 pemboleh ubah tu kita akan tahulah. Okey. Step dia sama saja, cuma dia tambah satu lagi pemboleh ubah saja. Okey, kita tengok contoh. Okey. Bagi setiap yang berikut, ungkapkan R dalam sebutan S dan T. Okey, so dia cakap ungkapkan R. So maksudnya jawapan akhir kita R sama dengan lah. S dan T akan duduk di sebelah sama dengan satu lagi. Okey. So dia cakap kat sini R berubah secara langsung dengan S dan kuasa 3 T. So R berubah secara langsung dengan S dan kuasa 3T. So T kuasa 3. Dan kita tukar bentuk persamaan lah. R sama dengan K S T kuasa 3. Diberi R sama dengan 0.6. So R sama dengan 0.6. K S 25. 25 T 0.2 kuasa 3. Kuasa 3. So 25 darab 0.2 kuasa 3.
So 0.6 sama dengan K darab 0.2. Okay. K sama dengan 0.6 bahagi 0.2. Okay. Awak nak pindahkan terus ke, nak selesaikan dulu ke, kita pulanglah. Okay. 0.6 bahagi dengan 0.2. So nilai K sama dengan 3. Okay. So persamaan dia akan jadi, ungkapan dia akan jadi, okay, maka R sama dengan 3 ST kuasa 3. Boleh faham tak? Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Apa tutup kamera? Tolong buka kamera Ucain azan dia. Sekejap, cuba stop sekejap azan. Salin kalau nak salin dulu. Okey. Sambung. Tengok contoh yang kedua. R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan T kuasa 2. Okay. So, R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2S dan T kuasa 2. Kita tukar bentuk persamaan, tambahkan K di hadapan, salin balik S dengan T kuasa 2. Kemudian diberi R sama dengan 490. So, ganti R 490. K punca kuasa 2S. So, punca kuasa 2S 196. Untuk buka lagi satu untuk T. T 5 kuasa 2.
So 490 sama dengan K. Selesaikan dulu. S dengan T kuasa 2 tu. 7 kuasa 2, 196 darab dengan 5 kuasa 2. Kita dapat 35. Okey, sama dengan 490 bahagi 35. Okey, sama dengan 14. So, ganti balik dalam persamaan sebab dia minta ungkapan. So, R sama dengan 14 punca kuasa 2S T kuasa 2. Boleh faham tak? Faham ni? Aidil, boleh faham? Boleh. Boleh. Aidil boleh faham? Boleh. Boleh. Faris? Faham, faham. Faham. Merah okey? Okey. Okey. Amni, Indrani okey? Kalau nak tanya boleh tanya. Okey. Amani okey? Okey. Okey. Okey, kita cuba satu Okay. Cuba awak buat soalan B. Hantar kat cikgu
Aidil. Aidil, Ya, ya. bila awak dah dapat nilai K tu, awak kena tekan kalkulator nombor tu. Jangan biar macam tu je. Jangan biar sampai awak pindah K. Tinggalkan K, lepas tu pindahkan nilai sebelah K. Biar macam tu je. Kena tekan kalkulator. Okey. Sebab dia ada pecahan yang lebih kecil. Faris, dah Faris? Oh, okey. Uish. Lain macam ni Faris. Faris, Ya ke? Faris. Cikgu suruh buat soalan B je. Oh. Lepas tu, Sorry ke? soalan B tu, jangan ambil dalam perpuluhan kan cikgu cakap. Jangan pakai perpuluhan. Okey. Bila awak pindahkan nilai tu, ambil dalam pecahan dia terus. Kemudian soalan C tu, soalan C tu pun awak dah terbuat kan, tak apalah. Tapi still kat situ soalan C, unit jangan guna. Dalam ubahan kita tak letak unit. Kita letak pun boleh ubah je. Oh, okey ke? Itu jisim RKG. KG tak payah letak dalam tu. Terima kasih ke? Jangan guna perpuluhan. Awak salah darab tu, Aidil. 9 darab. Cikgu tahu dah awak salah. 9 darab dengan 4/3. Ke awak salah tekan ni? Awak tekan kuasa 3 ke awak tekan kuasa 2, Aidil? Aidil? Betul tekan kuasa 3. 576. 384 bagi 576. Cikgu tekan dapat je pecahan dia, Aidil. Macam mana awak dapat? 473. Kenapa nombor awak jadi lain, Aidil? Cuba awak tengok dekat. Cuba awak tengok dua nombor yang cikgu bulat tu. Kenapa jadi lain? Kenapa nombor pecahan atas lain, pecahan bawah nombor jadi bertukar lain? .384 bahagi per 576, tiba-tiba 437 per 288. Itu mana pula? Saya pindah tu cikgu. Saya pindah tu. Yelah, yang awak pindah tu 576. Betul tak? So, 384 per 576 lah. Mana pula datang 437 per 268 tu? Kecil tu. Kecil. Tak. Kalau kecil, awak kena tekan yang pecahan atas tu. K sama dengan 386. Kenapa ada 2K? Kalau awak tengok kat situ yang awak buat tu, kenapa ada dua nilai K? 1K 386 per 576. Sorry, 384 per 576. Kemudian K bawah dia 437. Macam mana kalau awak kecilkan, kenapa nombor jadi lagi besar? Dari 384 jadi 437. Dapat. Patutnya kalau awak tekan 384 per 576 terus dapat nombor pecahan kecil dia. Betul tak? Salah tekan cikgu. Saya tekan. Salah tekan. So dapat berapa sepatutnya K? 43 per 54. 43 per 54. Kan? 54.
Bukan. Salah. Awak tekan 384/576. Kalkulator akan kecilkan terus. Tiga lapan empat bahagi 576. Cuba tekan betul-betul. 384 bahagi 576. Dapat berapa? 2/3. 2/3. Mana pernah datang 437/288 tu? Saya tekan ABC. Tekan ABC. ABC. Yelah, tekan ABC macam mana boleh keluar 437/288 tu? Kalau awak tekan 384/576 tadi kan keluar 2/3. Tahu. 437. Tekan betul-betul. Takut salah nombor. Tu jalan kerja 437/288 tu tak ada lah. Terus dapat nilai K yang kecil, yang dikecilkan tu lah 2/3. Boleh Adil? Adil, Boleh. boleh. Pakai ke? Okey. Okey, soalan C. Dia kata apa? Jisim RKG. So, jisim diwakilkan dengan pemboleh ubah R. Sekeping logam berbentuk silinder berubah secara langsung. So, R ni berubah secara langsung dengan kuasa 2 jejarinya S. So, jejari itu diwakilkan dengan huruf S dan jejari dia adalah kuasa 2. So, S kuasa 2. Dan tingginya T. So, S kuasa 2 darab T. So, R sama dengan KS kuasa 2T. So, diberi R 12,5. K darab dengan 5 kuasa 2. Dan juga darab dengan T 50. So, 12,5 sama dengan K. Okey, kita selesaikan dulu. 5 kuasa 2 darab dengan 50. Dapat 1250. So, K sama dengan 12,5 bahagi 1250. So, ambil jawapan dalam pecahan. Okay. Kalau awak bahagi 12,5 dengan per 1,250, okay, akan dapat sifar perpuluhan sifar 1 kan. Okay. So, tukarkan kepada bentuk pecahan. So, K sama dengan 1/100. So, R, ungkapan dia adalah R sama dengan 1/100 S kuasa 2T. Okay, tapi kalau latihan awak buat latihan homework ke, latihan kat sekolah ke, okay, kalau pakai dalam perpuluhan boleh, tak ada masalah pun. Okay. Cumanya cikgu ikut contoh-contoh jawapan, pilihan jawapan yang dalam kertas exam. Biasanya diguna bentuk pecahan. Okay. Okay. So, ini yang nak cari ungkapan. Okay. Kemudian kita tengok pula yang kedua yang nak cari sesuatu pun boleh ubah. Okay. Sama je macam yang minggu lepas punya topik. Okay. Lepas cari ungkapan, kita nak cari nilai sesuatu pun boleh ubah apabila dia bagi sesuatu pun boleh ubah. Okay. Tengok soalan yang ini. Okay. Soalan selesaikan masalah. Okay. So, diberi Y berubah secara langsung dengan X, Z kuasa 2. Okay. So, Y, so kita tukar terus kepada bentuk sama dengan Y sama dengan KX Z kuasa 2.
Dan Y sama dengan 432 apabila X sama dengan 15 dan Z sama dengan 3. Okay. So, untuk cari nilai K, awak kena cari maklumat yang dia bagi dekat dalam soalan. Yang ketiga-tiga pun boleh ubah dia ada nilai. Okay. Kita kena pakai yang itu. Okay. Jangan pakai yang dekat soalan untuk cari nilai K. Ini kita kena guna selepas dapat persamaan baru kita boleh guna. Okay. So, 432 sama dengan K darab dengan 15 darab dengan 3 kuasa 2. Okay. So, 432 sama dengan K darab dengan 3 kuasa 2, 9. 9 darab 15, 135. So, K sama dengan 432 bahagi 135. K sama dengan K sama dengan 16/5. Okay. Nak pakai bentuk perpuluhan pun boleh. Okay. Ikutlah rasa susah nak kira bentuk pecahan, nak pindah-pindah rasa susah, pakai je bentuk apa perpuluhan. Okay. 3/2. Okay. Okay. So, kita keluarkan persamaan dia. Okay. So, 16/5 X Z kuasa 2. Dan baru boleh jawab soalan lah. Okay. Cari nilai positif Y apabila, cari nilai positif Z apabila Y sama dengan 921.6 dan X sama dengan 2. So, kita gantikan nilai-nilai yang dia bagi dan yang kita nak cari, iaitu Z kuasa 2. Kita nilai Z yang kita nak cari. Okay. So, yang ini 921.6. Okay, yang ni awak tak perlu pindahkan pun dulu. Okay, 16/5 ni tak perlu pindah pergi sana. Okay, dah settlekan yang ini dulu. 16/5 darab dengan 2 ni. Settlekan siap-siap. 16/5 darab dengan 2. So, kita akan dapat 32/5. 32/5 Z kuasa 2. Okay. So, yang ini, okay, nak pindah satu-satu boleh, nak pindah keseluruhan pun boleh. Pergi sebelah kiri. So, kalau pindah keseluruhan, dia jadi bahagilah. Okay, bahagi dengan 32/5 sama dengan Z kuasa 2. Okay. Kemudian tekan kalkulator dulu. Okay, 921.6 bahagi dengan 32/5. Okay, kita dapat 144 sama dengan Z kuasa 2. Okay. So, Z sama dengan, pindahkan kuasa 2 jadi punca kuasa 2 lah. So, Z sama dengan 12. Dapat nilai Z. Boleh? Boleh eh? Okay, sama je macam last week punya topik. Cuma dia tambah satu lagi pun boleh ubah je. Okey. Buat soalan A dan soalan B. Hantar dekat cikgu.
Buat Farid. Okey, buat soalan A dan B. Cikgu, Ya. yang B tu Hmm. kan nak cari X kan? X kan tengah-tengah. Nak Nak cari X. Ah. Okey, X apa huruf X duduk tengah-tengah. Awak kira lah K dengan Z. Boleh je. Oh, boleh je. Boleh, dia sebab semua operasi darab. Awak boleh kira depan pergi belakang dengan belakang ke tak ada masalah sebab semua tu operasi darab. Oh, okey. Saya Adil. Salah dekat ni Adil. X. Sorry. Salah dekat 9 darab. Satu per bahagi 7/5. Oh, Adil. Salah kat last kali Adil. Punca kuasa 3 pindah mana boleh jadi punca kuasa 3 lagi. Pindah mesti dah tukar. Ya. Ha. Terima kasih cikgu. Okey. Saya gambar. Tak payah itu betul kan nanti hantar sekali dengan yang nombor yang soalan B. Amni cek balik soalan B. Trace balik salah kat mana?
Merah pun sama juga. Merah. Soalan nombor 1. 4 sama dengan punca kuasa 3Z. Bila awak pindahkan punca kuasa 3Z, kenapa jadi punca kuasa 3 lagi? Pindah, mesti tukar. Apa cikgu? Pindah itu punca kuasa 3Z, bila awak nak pindahkan punca kuasa 3 daripada Z, awak pindahkan ke 4 kan? Okey, kenapa pindah jadi punca kuasa 3 lagi? Kenapa jadi benda yang sama bila pindah? Patutnya dia dah bertukar. Semua benda, semua operasi pindah semua ada pasangan dia. Tolak tak boleh jadi tolak lagi. Tolak mesti tukar jadi tambah. Darab mesti tukar jadi bahagi. Semua dia ada pasangan dia. Dia tak boleh pindah jadi benda yang sama. Takkan operasi asal dia darab, bila pindah jadi darab lagi. Sama juga. Punca kuasa 3 takkan pindah jadi punca kuasa 3 lagi. Kalau punca kuasa, pasangan dia dengan apa? Kuasa. Punca kuasa pindah jadi kuasa. Kuasa pindah jadi punca kuasa. Itu pasangan dia. Pasangan bertukar dia. So jadinya dia jadi 4 kuasa 3 ni. Okay, cikgu, saya punya K tu betul tak? Awak punya K. Sekejap Soalan B. Awak punya K. K betul. K betul. Betulkan balik yang merah, yang A tu. Tak payah hantar lah. Betulkan je. Amani, ya. Kenapa Amani? Ada nak tanya? Lima. 7 kuasa 2. 256. Cakap apa? Kena perpuluhankan ke? Awak nak perpuluhankan pun boleh. Nak ambil dalam bentuk pecahan pun boleh. Sebab itu belum habis kira lagi kan. Kalau awak nak ambil dalam perpuluhan boleh. Nak ambil dalam pecahan pun boleh. Sebab nanti awak akan nak pindahkan nilai tu kan. Betul tak? Yang awak darab tu, nanti awak akan pindahkan nilai tu dekat 51.2 kan. Betul. Betul kan? Okay. So kalau awak nak tulis bentuk pecahan boleh, nak tulis bentuk perpuluhan pun boleh. So nanti pindahkan semua nombor tu ya cikgu kat. Kalau awak nak tulis macam ni, jangan ambil 12 per 4 per 5 ni. Ini bentuk nombor bercampur. Awak kena ambil bentuk pecahan tak wajar. Kalau dapat nombor bulat cikgu? Dapat nombor bulat tak benar orang bulat. Kalau dapat nombor bulat, maksudnya apa? Awak dah pindahkan ke belum? Sekarang ni awak tanya cikgu Saya tanya. dapat 2 jawapan. Dapat 2 jawapan? Jawapan yang mana? Yang saya bagi cikgu tu. Lepas tu saya kira balik. Tak, yang awak bagi kat cikgu ni, awak punya yang awak tulis 4 per 5, yang awak tulis 4 per 5 lepas tu darab ke apa tu? Darab ke X? X. Oh itu X. Jangan buat simbol macam tu Buat simbol X yang okay. Yang lagi tak kita confuse dengan simbol darab. So awak cakap nilai X dapat 2? Tak mungkin dapat 2. Tak, bukan. Kan tu? yang
4/5 darab dengan punca Ha, kuasa. okey. Ha. Yang first saya dapat jawapan saya bagi cikgu tu. Yang Okey. second saya dapat 72. Yang second tu awak kira macam mana? Awak letak dalam kalkulator sama macam yang jawapan first ke letak lain? Saya telur. Apa dia? Sekejap, saya ingat cikgu sekejap. Okey. Letak apa? Kurungan. Buat 0.5 darab dengan punca 256. Oh, awak dah salah letak. Awak letak perpuluhan buat apa? Memanglah dapat lain. Itu 4.5. Yang sepatutnya atas tu awak letak. Yang awal tu 4/5. Saya tak lupa lah cikgu. Yang first tu lah yang betul. Terima kasih cikgu. Tak. Satu mana dia? Empat per 5. Itulah. 64 X 256. Adil, yang soalan B tu, okay. Tak, cikgu bulat dekat yang awak salah. Okey. Tengok Telegram. Okey, soalan B yang cikgu bulatkan yang awak salah kat situ. 256 punca kuasa 2 256 tu exact. Mana K? Mana K awak mana? Awak tak ganti K pun. K. Okey dah pindah. Okey, exact. Okey, punca kuasa 2 256 ni. Okay. Awak kena kira itu awak dah ada nombor, bukan pindah pergi sana jadi kuasa 2, bukan. Itu kalau kita ada pemboleh ubah. Contoh, kalau awak ada macam ni, punca kuasa 2X. Dalam ni pemboleh ubah. Barulah kita pindahkan punca kuasa pergi sebelah sana jadi kuasa 2. Awak punya ada nombor kira lah. Tak payah pindah. Punca kuasa 2 256. Kalau awak nak bawa pindah juga, tak perlu tukar jadi kuasa 2. Pindah punca kuasa 2 juga. Pindah pergi sebelah sana. Punca kuasa 2 256.
Sebab kita pindah punca kuasa tu, pindah dalam dia ada nilai, ada nombor yang boleh dikira. Bukan ada X ke ada Y kat dalam tu. Kalau ada X ada Y ni yang baru kita pindah, kita tukarkan punca kuasa jadi kuasa. So better awak kira dulu punca kuasa 2, 2, 5, 6 tu. So, maksudnya 64 sama dengan X darab punca kuasa 2, 2, 5, 6. Kira terus punca kuasa 2, 2, 5, 6 tu berapa. Letak terus kat sini. Kemudian pindahkan nilai tu pergi sebelah sana. Faham tak Aidil? Faham. Terima kasih. Faham. Okey. Itu okey. So awak pindahkan. So apa nilai punca kuasa 2, 2, 5, 6 tu Aidil? 16. 16. So pindahkan nombor ni ke sana. Bila simbol punca kuasa 2 atau kuasa 2 tu bernombor, maksudnya tu awak boleh kira lah. Tak payah pindahkan nombor tu dalam keadaan punca kuasa ataupun dalam keadaan kuasa. Okay. Kira terus dapatkan jawapan, dah dapat jawapan baru pindahkan. So X berapa? 4. X 4. Boleh Boleh. Okey. Tengok satu lagi. Okey, satu lagi. Yang ni gabungan dua soalan lah dalam satu soalan. Okey, soalan ungkapan dengan soalan cari nilai pun boleh ubah. Okey, cuba try yang ni pula. Lagi kita masuk sonsang. Santai juga yang ni.
Cikgu yang persamaan tu kan, dia nak tulis persamaan biasa ke nak kena tulis macam mana ya? Macam awak jawab yang ungkapan tu lah. Ungkapkan P dalam sebutan Q dan R. Ini dia pakai perkataan persamaan. Tuliskan ungkapkan P. Macam soalan sebelum ni kan pakai, dia selalu guna ungkapkan. Ungkapkan dengan tulis persamaan. Tu benda yang sama lah. Tulis dalam bentuk sama dengan tu. Itu persamaan lah. Dia cari macam biasa. Cari keluarkan persamaan. Dapatkan nilai K. Kemudian ganti balik nilai K dalam persamaan. Jadilah persamaan. Oh, kira macam cari P lah itu. Bukan. Tulis persamaan ni, P dalam sebutan Q dan R ni, maksudnya persamaan awak tu, P sama dengan apa QR. Macam sebelum ni kan awak buat soalan ungkapan. Soalan ungkapan yang sebelum-sebelum ni kan ungkapan, contoh ungkapkan M dalam sebutan N. So jawapan akhir awak jadi macam mana? M sama dengan berapa N kan? Dah. Kan dia buat soalan. Ni ungkapan ni, soalan ungkapan ni. Tengok ni. Tu ungkapkan, tengok arahan soalan dia. Ungkapkan R dalam sebutan S dan T. Tu jawapan akhir mesti ada R, mesti ada S, mesti ada T. Jadilah ungkapan. Cari nilai K, ganti nilai K, masukkan dalam persamaan tu, jadilah ungkapan. Ungkapan persamaan tu benda yang sama aja. Okey, penyelesaian. Faham tak? Faham. Faham, okey. Adik okey, Din? Ya. Okey, siap dah? Jadi, awak buat persamaan tak ada masalah. Bila masuk soalan yang kena cari nilai, mesti sangkut. Persamaan dah betul dah, Aidin. Yang salah kat sini. 14. Pindah 14, okey. Kosong poin 1 bahagi 14.
Aidil. Ya. 343 per 20 tu dapat daripada mana? Oh, okey. 343 per 20. Okey. 343 per 20. Lepas tu, bahagi dengan 0.05. Bahagi dengan 0.05 dapat apa? 343 per 400. Macam mana ada per 400 pula? Dapat Awak dah tekan awak dah tekan kalkulator 343 per 20. Dalam kerja awak ni, awak ada sedang kerja, sebab itulah awak tak tahu yang mana awak dah pindahkan ni. Tunjuk kat mana awak skip dalam kerja awak. Okey, 240.1 bahagi dengan 14 sama dengan Q kuasa 3. Okey, sini 0.05. Okey. Kemudian awak dapat 343 per 20. 343 per 20 tu awak ambil 240.1 bahagi dengan 14. Betul? Tak? Betul? Betul. Betul. Okey, so 343 per 20. Dekat sini mana pergi awak punya 0.05. Bila awak kira sesuatu benda, yang lain yang awak tak sentuh ataupun tak kira, salin balik. Jangan hilangkan sebab awak belum lagi kira benda tu. Awak kira 240.1 bahagi 14. Kosong tu dah dapat jawapan 343 per 20. Bila dah tulis jawapan hasil bahagi yang 240.1 per 14 tu, salin balik, copy balik yang 0.05. Jangan hilangkan dia. Awak dah hilangkan dia. Lepas tu tiba-tiba kat bawah ada balik. Kan? Tak ingat tulis. Lepas awak dapat. Okey. So dekat sini, okey. 343 per 20. Okay, ini bentuk pecahan kan. Awak nak pindahkan. Okay. Kat sini, kalau awak nak pindahkan macam yang awak tulis tu boleh. Tapi awak kena tahulah yang mana yang bahagi, yang mana yang pecahan. Okay. So sini, awak letak 0.05 kat sini. Q3. Okay. So yang ni masuk dalam kalkulator. Awak masuk macam mana? Yang mana yang guna simbol pecahan, yang mana yang guna simbol bahagi? Dekat 343 tu guna simbol bahagi guna kat mana? 343 bahagi 20. 343 bahagi 20 per dengan 0.05. Aha. Eh, 343 bahagi 20 per. Tak boleh. Awak tak boleh buat macam tu. Awak macam ni 343 bahagi 20 per 0.05. Macam ni. Masukkan dalam kalkulator macam ni. Okey, kalau masukkan macam ni, sebab yang pecahan adalah 343 per 20. So yang pecahan tu awak kena guna bentuk pecahan dalam kalkulator. Kalau awak tulis macam ni, awak pergi tukar 343 per 20 tu per untuk per dia tu awak tukar jadi bahagi, kalkulator dia kira yang ini. 20 per 0.05. Padahal nilai pecahan awak 343 per 20. Awak tak boleh guna simbol bahagi. Yang mana yang bentuk pecahan dalam kalkulator guna bentuk pecahan. 343 per 20. Bahagi dengan 0.05. Baru betul. So dapat berapa? 343 per 20 bahagi 0.05 dapat apa? 343. 343. So 343 sama dengan Q kuasa 3. Okey. Cikgu nak tanya awak, yang awak letak 400 tu mana pula datang 400? Sekarang ini je yang tinggal. Mana pula datang 400?
So Q sama dengan pindahkan kuasa 3 pergi sebelah sini. Jadi punca kuasa 3. So Q sama dengan 7. Boleh, Din? Boleh, boleh. Boleh. Cikgu pelik awak punya ni. Okey, 400 lah. Okey, mana datang 400 tu? Okey. Boleh faham tak, Aidil? Boleh, Din? Boleh. Boleh. Okey. Dah, salin lah. Dah salin ke? Dah salin dah, Din? Jawapan yang dalam kerja yang betul ni. Dah. Okey. So kalau soalan yang jenis macam ni, okey, ini soalan yang tak ada cerita lah kita panggil. Okey, dia ada pemboleh ubah. Dia bagi tahu pemboleh ubah tu nilai dia apa. Ni kira soalan yang tak ada cerita lah. Okay, kita tengok satu contoh soalan yang ada cerita. Okay, maksudnya ada cerita lah dalam soalan tu. Okay, dia berkaitan dengan satu penceritaan. Dalam tu dia bagi pemboleh ubah. Okay. Okay. Okey. Kita tengok contoh soalan. Okey, yang biasa soalan macam ni lah. Okey, dia ada cerita. Okey, jarak di meter. Okey, so dekat sini, okey, awak jangan ambil unit dia jangan ambil Okey, ambil pemboleh ubah yang dia bagi je. Okey. M tu adalah unit meter. Jangan ambil. Jarak D diperlukan untuk memberhentikan sebuah kereta berubah secara langsung dengan kuasa 2 laju kereta itu V kilometer per jam. So kilometer per jam jangan ambil. Okey. Diberi bahawa 64 meter diperlukan untuk memberhentikan sebuah kereta dengan laju 80 km per jam. Tuliskan persamaan D dalam sebutan V. So kita tengok kat sini dia cakap D diperlukan untuk memberhentikan sebuah kereta. So kat sini berubah secara langsung dengan kuasa 2 laju kereta itu. So kuasa 2 laju kereta itu diwakilkan dengan huruf V. So dia jadi D berubah secara langsung dengan V kuasa 2. Kuasa 2 laju. Laju diwakilkan dengan V. So D sama dengan KV kuasa 2. Okay. So diberi bahawa 64 meter. So 64 meter. So kat sini unit dia meter. So kat sini 64 ni mewakili jarak lah. Okay. So kita gantikan 64 dekat sini. K untuk memberhentikan sebuah kereta dengan laju. So tadi laju mewakili huruf V. So 80 kuasa 2. Okay. So K sama dengan 64 bahagi 80 kuasa 2. So K sama dengan 64 bahagi 80 kuasa 2. Okay. 0.01. Okay. Ataupun 1/100. Okay. Nak pakai perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah.
So tuliskan persamaan. So dia jadi D sama dengan 1/100 V kuasa 2. Okay. Kemudian soalan yang kedua. Cari nilai D apabila V sama dengan 110. Benda yang sama, dia ulang-ulang je soalan dia. Okay. So D sama dengan 1/100. Okay. V 110. So 110 kuasa 2. Okay. So D sama dengan 1/100 darab dengan 110 kuasa 2. So kita dapat D sama dengan 121. Okay. Unit tak letak pun tak ada masalah. Biar dia macam ni. Okay. Kita suruh cari nilai D. Unit pun tak payah letak. Okay. Ini contoh soalan yang dalam exam lah. Okay. Bagi cerita macam ni. Boleh eh? Okay ke? Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. So habis. Itulah. Okay. Ubahan langsung. Setengah jam. Okay. So satu nak masuk ubahan songsang pula. Okay, ubahan songsang. Okey, ubahan songsang. Okay. So ubahan songsang dalam ayat dia akan ada perkataan songsang. Simbol ubahan masih lagi simbol yang samalah. Okay. So Y berubah secara songsang dengan X. Okay. So beza dia kat sini songsang. Okay. Rupa dia akan jadi macam ni. Y berubah secara songsang. Bila secara songsang, okay, kita punya dalam bentuk ubahan dia mesti 1 per huruf yang songsang tu lah. Okay, dia mesti 1 per. Okay, huruf yang selepas ayat songsang tu dengan huruf apa tu, huruf tu akan duduk di bawah pecahan, di bawah bentuk pecahan. Senang cerita, bentuk songsang ni awak akan dapat bentuk persamaan, bentuk pecahan. Okay, dia akan jadi 1 per. 1 tu fix. Okay, 1 per tu memang tetap ada kat situ. Okay. So bila ubah bentuk pecahan, ubah bentuk persamaan, dia akan jadi Y sama dengan K darab dengan 1 per X kan. Okay. So kita boleh ringkaskan. Okay. K darab 1 per X. K darab dengan 1. Kita akan dapat K kan. So Y sama dengan K per X. Okay. Tak payah letak K darab dengan 1 per. Okay. Ringkaskan terus jadi macam ni. Bila tukar bentuk persamaan. Okay. Maksudnya bila awak tukar bentuk persamaan je, hilangkan 1 tu, terus letak K ke atas. Huruf yang songsang tu letak dekat bawah K. Dia tak duduk sebelah, dia duduk di bawah. Okay. So kalau Y berubah secara songsang, Y berubah secara songsang dengan katalah X kuasa 3. Okay. So katalah kita tukar terus kepada bentuk persamaan. Okay. Bentuk ubahan ni kan cikgu cakap tak pakai pun untuk cari nilai kan, untuk cari ungkapan tak pakai pun. So bila awak nak tukar terus bentuk persamaan, Y sama dengan K dekat atas, X kuasa 3 duduk bawah. Okay. Bila songsang, K tak boleh duduk dengan huruf lain. Dia mesti duduk sorang-sorang dekat atas. Huruf lain kena duduk di bawah. Kalau songsang. Kalau langsung, huruf tu duduk di sebelah K. Kalau songsang, K duduk atas, huruf tu duduk di bawah. Jelas? Boleh faham eh? Okay. Cikgu. Ya. Maksudnya K tu akan sentiasa ke atas, lepas tu dia akan Jangan. lain lah. Aku tak dengar lah. Kuat sikit. Maksudnya K tu akan sentiasa ke atas. Yes, K akan sentiasa dekat atas kalau songsang. K tak akan duduk di bawah.
sentiasa duduk di atas. Lagi? Ada soalan lain? Nak tanya? Boleh tanya. Aidil? Boleh faham Aidil? Faris? Boleh. Boleh. Faris, okey Faris? Okey cikgu. Okey. Okey. Okay. Tu awak ingat je, kalau songsang dia mesti K, dia mesti ada bentuk pecahan. Persamaan tu mesti ada bentuk pecahan dan K duduk atas, huruf lain apa yang dia cakap lah K. Berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 X ke, awak tukar je bentuk simbol, K letak di bawah. K saja duduk di atas. Kemudian nak cari K sama je macam ubahan langsung. K pindah-pindah cari K, kemudian ganti balik tempat K untuk dapatkan dia punya ungkapan. Okay. Contoh, katalah dia bagi P berubah secara songsang. P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q dan P sama dengan 0.05 apabila Q sama dengan 4. Okay. Okay. So, P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q dan P sama dengan 0.05 apabila Q sama dengan 4. So, kalau bentuk ubahan, cikgu letak jugalah. Okay, dia akan jadi 1/. Okay. Kuasa 2Q. So, letaklah Q kuasa 2. Dan tukar bentuk persamaan, P sama dengan 1 tu gantikan dengan K. K per Q kuasa 2. Okay, terus ganti. Nilai tempat 1 tu terus ganti dengan huruf K. Per Q kuasa 2. Kemudian gantilah. 0.05 sama dengan K per Q kuasa 2. 4 kuasa 2. So 4 kuasa 2 bawa naik atas jadi darab lah. Okay, so K sama dengan 0.05 darab dengan 4 kuasa 2. So K sama dengan 0.05 darab 4 kuasa 2, 0.8 ataupun 4/5. Okay. So, okey, kalau kat sini kan bentuk pecahan kan, macam mana kita nak tulis? Okay. Sekarang ni bentuk pecahan tu duduk kat atas. Okay. P sama dengan, so kita nak ganti balik nilai K kan, macam mana awak nak ganti dalam bentuk pecahan? Takkan awak nak letak macam ni? 4/5 P sama dengan 4/5 per Q kuasa 2. Okay. Awak tak boleh letak macam ni kalau nak tukar bentuk pecahan. So bentuk pecahan, okay, tak susah pun nak letak. Bila dapat K bentuk pecahan kan, kalau songsang kan, nombor atas letak atas, nombor bawah letak di bawah. Q kuasa 2 maksudnya nombor 4 letak dekat K, yang 5 tu duduk dengan Q kuasa 2. Okay. Sebab Q kuasa 2 duduk bawah kan, so nombor bawah pecahan duduk dengan bahagian bawah, nombor atas pecahan duduk dekat bahagian atas. So dia jadi macam ni, 4/5. Cumanya awak letak bagi center lah. Okay. 4/5 Q kuasa 2. Okay. Nampak cantik sikit lah letak center. 4 tu letak di tengah sikit. Tapi nak bagi tahu, bila dapat K bentuk pecahan, nombor atas letak atas, nombor bawah letak bawah. Okay. Letak rapatkan dengan huruf yang berada di bawah tu lah. Boleh? Boleh faham? Boleh Ataupun kalau awak nak letak bentuk, kalau nak letak perpuluhan, okay, boleh juga perpuluhan dia jadi macam ni lah. P sama dengan 0.8 per Q kuasa 2. Okay, boleh, tak ada masalah pun. Cumanya macam cikgu cakap lah, okay, kalau soalan objektif, takut dia tak bagi dalam bentuk perpuluhan. Itu saja. Okay. Kalau sekadar awak buat latihan, okay, nak letak perpuluhan tak ada masalah. Okay, kita cuba satu
Okey, cuba try ni. Hantar eh. Aidil. Ya. Aidil. Aidil. Okey, salah Aidil. Ini awak kena mak. Okey. Pindah-pindah ni, okey, tak boleh salah lah. Okey, pindah pergi sebelah jadi apa, pindah pergi sebelah jadi apa, tak boleh salah lah. Okay. Kenapa awak pindahkan? Awak dah kira 2.56, punca kuasa 2, 2.56. Okey, punca kuasa 2, 2.56 tu, sebelum dia pindah, dia operasi apa? Punca. Punca kuasa tu. Yelah, itu nombor dia punca kuasa 2. Okey, nilai punca kuasa 2, 2.56 tu, okey, awak dah kira dapat 1.6 kan? Okey, so sepatutnya, okey, awak dah kira dapat 1.6 kan? So kat sini, dia jadi macam ni, 5 sama dengan K bahagi 1/1.6. Yang hasil awak kira tu lah. Cikgu letak dekat tempat yang sama lagi. Hasil awak kira punca kuasa 2 tu. Okay, jangan pindahkan lagi. Okay. So 1.6
bawa ke sebelah kiri, jadi apa? Cikgu rasa cikgu tulis tadi. Oh, darat. Jadi darat. Sebab punca kuasa 2.56 tu dengan K, dia adalah operasi bahagi. Sebab dia duduk dekat bentuk pecahan, dia duduk bahagian bawah. So, apa-apa nilai yang duduk di bawah pecahan, bila kita nak pindahkan, dia akan jadi darat. Tu kan balik. Mairah, ni nak cari ungkapan ni, Mairah. Apa itu? Ini nak cari ungkapan soalan ni. Soalan ni sama macam soalan contoh cikgu bagi tu, nak cari ungkapan. Ini soalan ni nak cari ungkapan. Nak cari ungkapan tu lah P berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Q. Lepas awak dah dapat nilai K, gantikan nilai K dalam persamaan awak tu, habislah. Sampai situ je. Mana ada kena cari apa-apa. Dia tak ada cakap pun kat soalan. Cari nilai P jika Q sama dengan, tak ada pun. Mana ungkapan yang awak buat? Oh, baik. Apa yang ada nombor? Lah, Umairah, ungkapan macam yang soalan sebelum ni awak buat. Soalan ungkapan. Soalan tulis persamaan. Ungkapkan apa X dalam sebutan Y. Ungkapan tu lah. Kenapa awak cakap ungkapan kena tulis nombor ke tak? Apa ungkapan ni? Apa persamaan yang awak keluarkan daripada ayat yang dia bagi ni? Umairah? Oh, baik. Cakap apa? Faham tak apa cikgu beritahu ni? Faham. Okey. Cikgu tak letak arahan soalan kat sini, cari ungkapan tu. Tetapi daripada maklumat yang dia bagi tu, okey, itu je yang kita boleh cari. Okey, kalau yang bukan soalan yang ungkapan, dia akan cakap lepas dia cakap berubah secara songsang tu, dia akan cakap cari nilai sekian-sekian jika nilai sekian-sekian adalah sekian-sekian. Yang tu, okey, itu soalan selesaikan masalah lah. Kalau soalan kosong macam ni, walaupun tak ada arahan, tapi kalau tengok kat sini, dia bagi nilai P dan nilai Q. Kedua-dua nilai pun boleh ubah dalam persamaan tu dia bagi. Maksudnya dia suruh cari ungkapan lah tu. Kita dapatkan nilai Q, nilai K. Dapat apa, Umairah? Dapat dah? Sekejap, okey.
dah siap. Bagi lagi 2 soalan ni. Entah ke, Umairah dapat tak? Dapat cuma Cuma apa? saya okey kot tapi saya tak tahu nak tuliskan mana je. Saya tengah try tulis. Oh, tak boleh nak tulis jawapan. Susah nak tulis jawapan ke? Ya. Oh. Okey, 2 soalan lagi. Okey, itu Q kuasa 3 Lagi kan ada yang buat kuasa 2 pula. Cikgu ni buat dua-dua Buat dua-dua.
Faris. Faris mana boleh tulis macam tu, Faris? Tadi aku cakap tadi, kalau dapat K bentuk pecahan, macam mana nak tulis? Awak tadi tulis bertingkat-tingkat macam tu. Okey cikgu. Faris. Jangan tulis macam tu. Tulis macam yang cikgu tunjuk tadi tu. Nombor atas, letak atas. Nombor bawah, letak bawah. Aku lupa letak arahan dia kat sini. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Itu bentuk perpuluhan, Faris. Betul, jawapan tu betul. Okey, kalau bentuk pecahan, macam mana nak masukkan bentuk pecahan juga? Awak jawab perpuluhan macam tu boleh. Okey. Cumanya kadang-kadang dekat dalam exam, pilihan jawapan tu dia tak bagi bentuk perpuluhan ni. Itu je concern cikgu. So kalau boleh gunakan tahu dua-dualah bentuk perpuluhan, tahu macam mana nak tulis, bentuk pecahan pun tahu macam mana nak tulis. Tulis bentuk pecahan tahu Okey tak, cikgu. Faris? Tahu tak nak tulis bentuk Dia pecahan dia? letak Macam tadi yang awak dapat contohnya kan kira awak dapat pecahan kan? So nombor atas duduk ganti dekat tempat K tu, nombor atas. Nombor bawah pecahan tu, nombor pecahan bawah duduk dengan Q. Oh, so dua tu duduk depan Q lah. Dua tu duduk depan Q lah. Okey, saya faham. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu C sekali ke? Ya. C sekali C sekali, betul, C sekali.
Ni. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Umairah. 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 Dengar tak? Saya cikgu. Okey. Okey, awak dengar je lah Okey, yang awak jawab P sama dengan okey, awak dapat soalan pertama dapat K sama dengan 9/2. Okey, betul. Tapi bila nak transfer masuk dekat dalam ungkapan ataupun masuk dekat dalam persamaan, kan cikgu cakap tak boleh tulis bertingkat macam ni. Macam mana cikgu bagi tahu tadi? Nombor atas kena duduk apa dia? Alah, cikgu tak dengar lah. Cikgu tak dengar bising. Awak boleh hantar balik tak? Hantar jawapan je. Hantar jawapan tukar balik 9/2 tu tulis dalam bentuk yang pecahan yang betul tu. Cikgu tak dengar lah awak cakap apa. Awak tahu tak nak tulis bentuk pecahan tu dekat dalam persamaan tu? Sebab kita punya K. Tak tahu? Tak. Okey. Kan tadi cikgu bagi tahu tadi, kalau bentuk pecahan, bila awak nak masukkan dekat, sebab sekarang ni awak punya persamaan dia jadi macam ni kan, P sama dengan K Q kuasa 3. Ini persamaan dia. Lepas tu awak kira K dapat nilai pecahan. So macam mana nak masuk kat dalam ni? Nombor atas duduk ganti tempat K. Oh, Allahu Akbar. Sorry, cikgu dah ni tadi Okey. Okey. So tadi kan awak dah keluarkan persamaan P sama dengan K per Q kuasa 3. So awak kira K dapat 9/2. Okey, 9/2 tu betul. Tapi bila nak transfer masuk dekat dalam persamaan, awak tak boleh tulis macam ni. Macam yang awak bagi kat cikgu tu. Awak tak boleh tulis macam ni. Awak kena ambil 9 tu letak dekat K. Ganti tempat K 9 je. Nombor atas je. 2 duduk di bawah. Maksudnya bentuk pecahan tu, okay, awak salin balik. Okay, guna per yang persamaan tu. Okay. Ambil 9 letak atas, 2 letak bawah, 2 akan duduk dengan Q lah. Dia jadi macam ni kalau bentuk pecahan. Kalau letak bentuk pecahan juga.
Sama juga yang nombor yang C. P sama dengan 1 per 1/25 per Q kuasa 2. Okey. So 1 letak atas. P sama dengan 1. 25 duduk dengan Q kuasa 2. Maksudnya nombor kalau dapat K tu pecahan, nombor atas tu saja yang ganti dekat K. Nombor bawah duduk dengan huruf bahagian bawah. Faham tak? Faham tak, Merah? Faham. Faham Okey, boleh keluar Merah. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih. Okey, sama.